Jenayah rasuah telah wujud sejak berabad-abad tahun lalu dan masih wujud sehingga kini. Amalan ini merupakan amalan yang tidak bermoral dan jika tidak dibendung sejak awal, bakal mengakibatkan berlakunya masalah sosial yang lebih serius kerana undang-undang yang tidak dipatuhi sepenuhnya. Secara keseluruhannya, rasuah sangat memberi impak yang buruk kepada negara bangsa jika diamalkan di negara kita. Bahkan, perkara itu juga akan diteruskan turun-temurun oleh generasi yang akan datang jika tidak dibantara sejak awal lagi. Oleh itu, semua pihak terutamanya pihak berkuasa dan pihak berwajib haruslah memainkan peranan yang penting dalam membanteras kegiatan rasuah dari terus meningkat dan merosakkan sosial dan akhlak rakyat Malaysia. Oleh itu, bersama-sama kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar UPSI yang mengambil subjek UPU 3122 bagi membincangkan mengenai implikasi rasuah di negara kita. Baiklah, Saudari Idinatul, apakah ulasan saudari mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini? Baiklah saudari, pada pendapat saya, budaya rasuah akan merosakkan imej dan kredibiliti negara kita. Walaupun rasuah yang dilakukan hanyalah sekecil hama, namun tetap merosakkan tanggapan masyarakat luar terhadap negara kita. Rasuah akan menyebabkan kemerosotan ekonomi dan secara tidak langsung mengurangkan keyakinan pelabur-pelabur luar untuk melabur dengan negara kita. Kurangnya pelaburan asing menjadikan ekonomi negara kita tidak stabil dan meningkatkan kadar pengangguran dalam negara. Hal ini menyebabkan imej dan kredibiliti negara kita terjejas dengan teruk. Tidak cukup dengan pandangan masyarakat luar terhadap kesan kepada ekonomi negara, semestinya mereka juga akan meremehkan etika dan peradaban rakyat di negara kita. Hal ini kerana budaya rasuah menjejaskan kualiti hidup rakyat, lebih-lebih lagi kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Hak yang sepatutnya diagihkan sama rata kepada golongan yang kurang berkemampuan ini ditindas oleh sebab wujudnya budaya rasuah. Kejadian makan suap yang keterlaluan ini membawa pada kepada kesusahan hidup rakyat sekaligus menjatuhkan imej dan kredibiliti negara. Saya bersetuju dengan pendapat saudari mengenai amalan rasuah yang jika diamalkan dapat menjatuhkan imej dan kredibiliti negara kita. Saudari Umi Nasyatul, saya ingin mengetahui bahawa adakah saudari bersetuju dengan pendapat saudari Idinatul sebentar tadi mengenai kenyataan imej dan kredibiliti negara yang bakal rosak jika amalan rasuah terus diamalkan. Pada pandangan saya, rasuah secara bebas tanpa pengawalan dan pencegahan di Malaysia dapat mencalakan imej dan kredibiliti negara. Kegiatan ini akan mencalakan imej negara Malaysia yang umumnya dikenali sebagai negara aman dan harmoni. Oleh kerana kemunculan media massa yang canggih ini dapat menyebarkan segala berita dan informasi secara meluas dan bebas ke seluruh dunia. Oleh itu, negara Malaysia seharusnya menitikberatkan isu rasuah ini agar tidak menjadi bahan bualan media-media negara. Selain itu, negara Malaysia juga bakal kehilangan para pelabur asing yang melabur di negara kita. Hal ini menyebabkan kredibiliti negara merosot. Dengan kewujudan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM sewajarnya menjalankan tanggungjawab untuk membasmi kegiatan ini dan memastikan semua pekerja menjalankan amanah dengan telus dan jujur supaya terhindar daripada penglibatan aktiviti rasuah. Perkara ini perlu dibantera daripada terus berleluasa jika pihak terlibat lebih cekap dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Baiklah, saudari Umi juga bersetuju tentang pendapat saudari Idinatul sebentar tadi yang mengatakan bahawa rasuah dapat menjatuhkan imej dan kredibiliti negara Malaysia. Menurut Ban Ki-moon yang merupakan seorang setiausaha PBB pada September 2007 menyatakan bahawa corruption undermines democracy and the rule of law. It leads to violation of human rights. It erodes public trust in government and it also can kill. Menurut saudari Alia, apakah kesan rasuah terhadap pentadbiran sesebuah negara? Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah ianya akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar kacir. Akibatnya, ia akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi dan pengabaian kepentingan masyarakat. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Selain itu juga, rasuah akan meninggalkan kesan yang mendalam di dalam ekonomi sesebuah negara.
Kita telah sedia maklum bahawa beban ekonomi yang timbul akibat daripada gejala rasuah jatuh ke bawah masyarakat. Segala kos wapan atau pemerasan telah dimasukkan ke dalam kos pembiayaan atau modal perniagaan. Hal ini telah menyebabkan harga-harga barang menjadi lebih mahal. Di samping beban berupa cukai dan pungutan lain yang sah, kebebasan yang timbul akibat rasuah mendorong para pengusaha dan industriawan yang serakah untuk menambahkan batas keuntungan dengan melalaikan mutu dan menaikkan harga. Ini yang menyebabkan akibat langsung terhadap pengguna. Selain itu, penderitaan masyarakat masih bertambah kerana orang-orang yang melakukan rasuah yang kaya dan mengetahui cara-cara menghindarkan diri daripada membayar cukai. Pengelakan seperti ini mengakibatkan lebih tingginya pungutan cukai yang harus dibayar oleh warga negara yang jujur untuk menutup jumlah yang tidak dibayar oleh orang-orang yang melakukan rasuah itu tadi. Baiklah saudari Alia, terima kasih. Bagi saudari Wan Nur Amira pula, saya tertanya adakah saudari bersependapat dengan kenyataan saudari Alia sebentar tadi mengenai pentadbiran sesebuah negara yang jika rasuah diamalkan ia bahkan merosakkan pentadbiran negara tersebut. Pentadbiran negara secara keseluruhannya akan terjejas. Segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang juga tidak dapat dijalankan secara adil dan boleh menumbangkan ekonomi negara secara amnya. Misalnya, tajuk berita mengenai penangkapan makan suap sering terpampar di dada-dada akhbar. Sebagai contoh, kes yang berlaku tahun lepas iaitu pada 18 Januari 2021 yang mana melibatkan pejabat awam terlibat dalam kes rasuah. Hal ini boleh memberi pelbagai kesan buruk yang tidak boleh dinilai dalam bentuk wang ringgit, termasuk boleh menjejaskan imej kerajaan selain reputasi keselamatan negara. Bak kata pepatah, seekor kerbau membawa lumpur, habis semua terbalik. Itulah ibarat bagaimana budaya rasuah dan segelintir salah laku penjawat awam mencemarkan dan merosakkan imej institusi kerajaan. Oleh itu, pembuat polisi negara seharusnya melihat pelaksanaan bebas rasuah bukan sahaja di peringkat bawahan, malahan di peringkat syarikat-syarikat multinasional agar pentadbiran negara dapat diuruskan dengan adil dan saksama. Terima kasih saudari Wan Nur Amira di atas pendapat berkenaan. Menurut statistik, tangkapan yang diletakkan di laman rasmi SPRM, seramai 851 orang yang terdiri daripada penguasa tertinggi, pekerja profesional, pekerja am dan juga pekerja swasta terlibat dengan aktiviti rasuah, iaitu amalan tidak bermoral ini. Bolehkah saudara Joshua memberikan sedikit ulasan mengenai statistik ini? Gejala rasuah juga boleh berlaku dalam kalangan pekerja sama ada kaki tangan kerajaan maupun swasta. Apabila terdapat seorang pekerja yang menerima rasuah, ini secara tidak langsung menjadikan mereka seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab. Kerana sebagai pekerja yang jujur dan amanah, mereka haruslah menerapkan nilai kejujuran dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh syarikat mereka. Namun apabila mereka menerima wang suapan rasuah tersebut, ini telah menetapkan cara pemikiran mereka bahawa pekerja ini tidak perlu lagi melakukan tugas ataupun tanggungjawab mereka itu dengan baik dan sempurna, atau dalam erti kata lain tidak melakukan tugas atau tanggungjawab yang sepatutnya mereka lakukan. Para pekerja ini bukan lagi bekerja untuk mendapatkan duit dan pendapatan, tetapi malangnya duit ini yang mengerjakan diri mereka. Kesannya kerja yang mereka lakukan itu hanyalah disiapkan secara ala kadar sahaja. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyiapkan tugas tersebut dengan jujur dan ikhlas. Ini menyebabkan kualiti kerja sebuah syarikat itu merosot. Impak daripada pekerja yang tidak amanah apabila dikaitkan dengan etika dan peradaban, kita dapat merumuskan bahawa pekerja ini
tidak mempunyai accountability dalam tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh mereka. Terima kasih Saudara Joshua di atas ulasan yang padat dan ringkas sebentar tadi. Saya tertanya-tanya mengenai Saudara Fauzan. Adakah Saudara Fauzan bersetuju mengenai pernyataan Joshua yang ada menyebutkan bahawa gejala rasuah dapat melahirkan pekerja yang tidak amanah? Bolehkah saudara berkongsi pandangan mengenai kenyataan Joshua sebentar tadi? Walaupun hanya segelintir terbabit dalam pengambilan rasuah, tempiasnya turut terkena kepada mereka yang tidak bersalah. Dalam arti kata lain, andai seseorang pemimpin sanggup menjual rahsia negara atau menutup kesalahan orang yang bersalah demi suapan, tidak mustahil negara akan musnah dan hancur kerana wang dan ketamakan. Dalam hal ini, integriti bukan hanya untuk pejabat awam tetapi juga pihak swasta kerana mereka turut tidak terkecuali dalam memastikan integriti kekal sebagai nilai murni dalam pengurusan sikap dan integriti pekerjanya. Pihak kerajaan dan swasta perlu saling berhubung dan bekerjasama dalam menentukan hala tuju negara dan mencapai kesejahteraan. Oleh yang demikian, setiap individu mesti mempunyai niat yang ikhlas dan beramanah dalam menjalankan tugas. Mereka harus kembali kepada tujuan asal dan ikrar mereka ketika menerima tanggungjawab. Kesimpulannya, jika golongan yang melakukan rasuah ini sanggup melanggar hukum Tuhan dan tidak berasa takut atau gentar dengan balasan yang dijanjikan, tidak mustahil mereka juga akan berani untuk melanggar etika pekerjaan yang sememangnya ditetapkan oleh manusia. Walaupun ada hukuman seperti tindakan tata tertib atau pembuangan kerja dan penjara, ini tidak menghalang mereka yang tega dan terbiasa dengan pengambilan rasuah. Namun, apa yang pasti, setiap sesuatu yang dilarang di sisi undang-undang dan agama adalah bertujuan untuk memberi kebaikan. Terima kasih di atas pandangan yang rasional sebentar tadi Saudara Fauzan. Umum mengetahui, rasuah dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi negara dan harus ditangani dengan segera. Bagi Saudari Sabrina sendiri, adakah saudari bersetuju dengan kenyataan ini? Rasuah merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan atau keistimewaan dari pihak berkuasa dengan memberi suapan. Hal ini terjadi kerana timbulnya unsur penipuan. Sebagai contoh, pihak berkuasa yang bertugas menerima wang sogokan untuk melepaskan selirupan rokok murah. Situasi ini berlaku kerana gaji yang rendah dan mereka juga adalah pengguna rokok. Jelaslah bahawa organisasi yang sepatutnya menghalang selirupan rokok telah merugikan negara kerana ia terlepas dari tekanan cukai yang menjadi sumber pendapatan negara. Persis kata peribahasa Melayu, harapkan pegar, pegar memakan padi, di mana seseorang yang diberi amanah telah mengkhianati tanggungjawab dalam melaksanakan amanah tersebut. Ujian yang tepat dan padat Saudari Sabrina. Bagaimana pula dengan Saudari Alia? Boleh ulas lebih lanjut mengenai ulasan Sabrina sebentar tadi? Berdasarkan contoh yang dijelaskan oleh Saudari Nur Sabrina sebentar tadi, saya akan memberikan serta menjelaskan kesan rasuah. Rasuah jelasnya akan melumpuhkan fungsi serta mempersulit kemajuan sebuah organisasi akibat wujudnya individu yang tidak mematuhi sistem dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, merujuk kepada kes yang diberikan oleh Saudari Nur Sabrina, iaitu penyeludupan rokok. Disebabkan individu-individu yang tidak bertanggungjawab tersebut, organisasi yang sepatutnya membanteras kegiatan penyeludupan tersebut tidak berfungsi dengan betul. Ini menyebabkan organisasi sukar untuk maju bahkan akan jatuh. Dapat disimpulkan bahawa kegiatan ini berkaitan dengan sikap pekerja yang tidak amanah dan tidak jujur. Terima kasih Saudari Alia. Pengamanan rasuah haruslah ditangani dengan segera kerana ia juga boleh menyebabkan jurang perbezaan ekonomi yang ketara antara penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Adakah Saudari Alia ingin mengulas lebih lanjut mengenai kenyataan ini? Pembangunan merupakan satu bentuk pembangunan yang terancam di kawasan yang luas yang berasaskan ekonomi bandar atau pertanian. Tujuannya untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi yang nyata di antara negeri atau wilayah. Perancangan ini memungkinkan masalah ketidakseimbangan antara wilayah, terutama dari segi ekonomi, pendapatan
aliran modal, aliran pekerjaan serta mewujudkan pertumbuhan emisi ruang, iaitu masalah tertentu yang di kawasan tertentu sahaja yang boleh membantu menyelesaikan masalah ketidakseimbangan, khususnya semasa meletakkan sepadan yang menentukan keutamaan pembangunan. Sebenarnya saya gunakan kesan rasuah terhadap jurang pembangunan wilayah. Faktor pembangunan sosial ekonomi dan modernisasi menyebabkan amalan rasuah semakin berulang hari demi hari. Peningkatan kadar rasuah ini dilihat adalah seiring dengan tingkatan proses pembangunan dan modernisasi dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaliran ruang pertama merupakan banyak projek pembangunan yang dijalankan. Kerana ini jelas mendorong pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam projek tersebut untuk mengambil kesempatan dan cuba menguap keuntungan demi kepentingan diri mereka sendiri. Amalan ini juga jelas menjelaskan tingkat modal insan dan beberapa kesalahan ekonomi daripada penyalahgunaan kuasa dan jawatan yang dapat kita lihat pada sikap dikasih antara golongan atasan semasa memilih pekerja, di mana ahli keluarga dan kaum lebih bertemakan. Akibatnya, kadar pengangguran semakin tinggi, manakala tenaga mahir semakin berkurangan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi terejat. Tidak hanya itu, jurang pendapatan antara bandar atau luar bandar juga menjadi lebih tidak ketara. Kesannya, lebaran jurang pembangunan antara wilayah maju dengan wilayah kurang maju menjadi semakin luas rentetan daripada amalan rasuah tersebut. Sekian itu saya, terima kasih. Tepat sekali. Saudari Aini ada menyebut pelebaran jurang pembangunan antara wilayah maju dan wilayah kurang maju semakin luas rentetan daripada amalan rasuah. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, Saudari Zafira, saya ingin bertanya serba sedikit. Adakah saudari ingin mengulas serba sedikit mengenai pernyataan Aini sebentar tadi? Implikasi pembangunan tidak seimbang akibat rasuah telah menyebabkan jurang pendapatan isi rumah antara golongan kaya dengan golongan miskin semakin melebar. Hal ini kerana gejala rasuah ini sering berlaku di kalangan orang kaya, terutamanya di kalangan usahawan yang tamak. Mereka sanggup memberikan nilai suapan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berpanjangan. Sebagai contoh, mereka memberikan rasuah untuk mendapatkan tender, melepaskan diri daripada tindakan undang-undang dan menyembunyikan penipuan atau penyelewengan. Ini menyebabkan mereka menjadi semakin kaya dan menjarakkan lagi jurang pendapatan antara golongan miskin. Namun di sebaliknya, nasib golongan miskin semakin ditindas. Hal ini kerana kebanyakan golongan ini bekerja di bawah golongan kaya yang tidak meningkatkan pendapatan atau gaji pekerjanya walaupun perniagaannya mendapat keuntungan yang sangat besar. Gejala rasuah yang berleluasa juga menyebabkan pelabur asing berasa ragu-ragu untuk melabur di negara kita kerana pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan sukar untuk dipercayai. Pelabur asing bimbang jika pelaburan mereka tidak menguntungkan malah mengalami kerugian besar. Sebagai contoh, apabila sesebuah perniagaan didapati terlibat dalam kegiatan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM, perniagaan tersebut akan mengalami kerugian besar kerana harta mereka akan dirampas atau disita. Ini akan merugikan pelabur yang melabur di perniagaan tersebut. Dengan ini jelaslah bahawa kegiatan rasuah akan menjejaskan jurang pendapatan isi rumah dan pelaburan asing serta imej negara. Terima kasih Saudari Zafira. Nampaknya saudari juga bersependapat dengan saudari Aini di mana amalan rasuah jika diamalkan dapat mengakibatkan perbezaan jurang ekonomi yang semakin ketara di antara penduduk bandar dan juga penduduk luar bandar. Sebagai penutup kepada perbincangan kita pada hari ini, berbagai faktor dalaman dan luaran telah menyumbang kepada peningkatan aktiviti rasuah di negara kita dan ia juga meningkatkan jenayah yang berkaitan dengannya dan seterusnya memberi kesan terhadap negara bangsa. Hukum pengharaman telah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta ejen pencegahan juga telah ditubuhkan di Malaysia dan undang-undang juga telah diperketatkan demi mempanteras aktiviti yang tidak bermoral ini. Oleh itu, semua pihak haruslah bertanggungjawab dan memainkan peranan yang penting dalam meminimumkan kadar jenayah rasuah di negara kita. Terima kasih.